Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih mendengar podcast Tuan Penasihat. Kali ini kita dalam series Hazanah Islam lagi bersama ustaz kita yang dah viral kat TikTok ni, Masya-Allah, Ustaz Zainal Arifin. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Alhamdulillah sihat. Okay, it's always a pleasure to meet Ustaz Zainal. Dia menceriakan suasana, Masya-Allah. Okay Ustaz, hari ni kita go straight to the point. Actually yang last session tu kita nak tanya lebih tentang pengalaman Ustaz sebagai seorang asatiza yang dah lebih 30 tahun Ustaz, betul Yeah. Okay, Alhamdulillah. Okay, so saya go straight right into the question. Okay. First soalan saya nak tanya, okay, dalam perjalanan Ustaz sebagai seorang asatiza ni, apakah pengajaran utama yang Ustaz pelajari sepanjang bertahun ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar yang dikasihi, sebagai menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya dalam kehidupan kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mempunyai sifat memerhati. Dalam surah Az-Zariyat ayat 21, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maksudnya ialah dalam diri kamu tak pernah fikir ke? Dalam diri kamu tak pernah kamu fikir ke? Ya Ustaz, okay. Kita lihat Allah suruh kita berfikir benda yang paling dekat dengan kita. Mungkin biasa orang tengok, dia fikir aku ni tak makan. Dia fikir tak makan. Betul. Aku ni kelaparan. Okay. Gitu. Dia fikir benda itu. Okay. Dia tak pernah berfikir apa yang Allah Ta'ala suruh engkau ni berasal dari apa. Insya-Allah. Kan? Betul. Engkau ni tiba-tiba ada ke? Tidak lah kan. Itu macam Doraemon. Betul ya. Okay. Betul. Tak. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah suruh fikir engkau ni pertama berasal daripada tak ada kepada ada. Insya-Allah. Tiba-tiba engkau boleh mengatakan aku ada dengan sendiri. Tak. Mustahil. Kita ni, mikrofon ni, ada orang buat tak? Ada orang buat, ada kan? Mesti ada. Betul. Takkan. Mikrofon dengan orang buat sama tak? Mikrofon dengan orang buat sama? Orang yang buat mikrofon sama tak? Tak sama kan? Tak sama. Mikrofon ikut orang ke orang ikut mikrofon? Mikrofon ikut orang yang buat lah. Orang mikrofon ikut orang. Dia nak bentuk bulat ke, lonjong ke, betul. kecil ke kan? Betul, betul. Maknanya apa? Kamu dah kenal diri kamu, kamu kena ikut dia. Faham. Masya Allah. Maksudnya kalau dah kenal diri, kita kena ikut Allah lah. Betul. Yalah. Jadi maknanya saya nak bawa ni, dalam ilmu mantik, pernah dengar ilmu mantik, ilmu logik ya? Ada satu ungkapan dia kata, al-insanu hayawanun mufakkir. Maksudnya ialah ini dalam falsafah ya. Manusia itu adalah hayawan yang mufakkir. Hayawan tu bukan maknanya hayawan. Ya, sebab kalau hayawan tu, binatang tu, dia boleh bercakap, ada yang boleh bercakap tak binatang? Dia cakap dengan manusia ke? Kalau Dia boleh bercakap tak dia? Boleh. Burung apa tu? burung kakak tua lah. Tapi dia tak boleh berfikir. Dia hanya boleh bercakap. Manusia yang dimaksudkan hayawan tu bukan hayawan-hayawan biasa, sebab hayawan tadi, burung tu confirm tak? Kalau sekiranya dia diajar perkataan itu, dia boleh ubah tak perkataan lain? Good morning, malam pun good morning juga. Betul juga. Betul juga. Manusia lain kan? Betul lain. Bila malam dia jadi lain. Betul. Bila pagi lain, petang lain kan? Okey. Nampak tak? Sebab itu bila Allah Ta'ala suruh kamu ni
kena fikir diri kamu. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam pada diri kamu ataupun diri kamu tak pernah memikirkan ke keadaan kamu yang bermula dengan tidak ada kepada ada. Satu lagi, kalau kita lihat, kita lahir ke dunia ni ikut keinginan kita, ikut keinginan dia. Keinginan dia lah kan. Itu yang disuruh fikir tu. InsyaAllah betul juga Betul. Betul. Nah, mata sepet lah. Betul. Kan? Hidung pesek. Jangan nak ngada-ngada hidung mancung. Okey. Nampak tak? Sebab itu kamu kena fikir itu. Belum lagi cerita suami isteri biasa. Bang. Ini bang lah ya. Ini anak kita yang lelaki ni hidung macam abang, mata macam saya. Nanti lain kali terbalik pula. Boleh jadi macam itu tak? Boleh tak jadi, boleh. tak boleh. Ikut dia. Ikut dia betul lah. Boleh jadi dia. Kalau ikut dia lah kan. Dia. Jadi ikut dia. Betul. Bukan ikut jadi itu. Betul, bukan kita. Bukan apa. Ada orang tu, dia anak dia tu, 1, 2, 3, 4 lelaki je. Lepas itu, kata isterinya, bang, si lelaki minta perempuan pula macam mana? Dia berusaha lah macam-macam. Macam mana tak kira lah. Ya? Berusaha minta doa dan sebagainya. Doa itu memang betul diperkenankan kan? Betul. Tapi kita hanya berdoa macam hari itu kan? Betul. Yang perkenankan. Allah yang perkenankan. Dah. Yang kelima, perempuan lagi. Lelaki lagi? Lelaki pula umpamanya. Okey. Itu satu. Ada pernah eksperimen telah dibuat dulu. Apa dia? Baby test tube. Pernah dengar? Saya tak pernah dengar. Tak apalah ya. Ini generasi strawberry. Okey. Dulu ada tahu dia orang buat tu. Baby test tube. Okey. Baby test tube ni ialah baby yang dilakukan dibuat pencantuman antara benih lelaki dengan perempuan melalui apa? Melalui test tube. Itu balang lah dalam bahasa Melayu kan. Okey. Jadi boleh kan? Dan berjaya. Nak tanya sekarang. Okey. Kalau nak buat macam itu hanya nak menunjukkan kehebatan mereka membuat kajian dan eksperimen. Okey. Tapi semua orang boleh buat macam itu tak? Tak boleh. Tak ada duit tak boleh lah. Betul lah, tak ada duit tak boleh. Nampak tak? Tengok. Maknanya kalau kamu buat macam itu hanya nak menunjukkan kamu boleh buat secara begitu. Tapi apa hal orang lain? Belanjanya berapa? Macam ini memang tak boleh lah baby test tube. Kosnya dan sebagainya. Betul. Tapi dia tu maha penyayang, maha pemurah dari sudut apa? Dia diberikan semuanya walaupun duit tak ada, tapi cukup dengan percantuman antara benih lelaki dengan benih perempuan dapat anak. Faham? Itu dia. Nampak tu? Jadi sebab itu saya nak bawa tadi surah Az-Zariyat ya. Betul. Saya bila sekarang ni saya akan merenung ni. Okey. Saya belajar melalui pengalaman ni. Sebab itu saya bila nak pergi mana-mana, saya lebih suka berjalan dan naik transport. Okey, sebab kalau naik kereta, ruang kita kat situ saja. Kalau naik transport, kita boleh baca orang. Kan? Betul. Cuba tengok. Sains sosial kan? Okey. Kalau kita lihat, kita nampak kat sana ada orang yang dia sains sosialnya bagus, dia mengerti. Tempat duduk orang tua, dia tak duduk. Ada yang tak faham bangsa langsung. Okey. Buat tak tahu je duduk, padahal sihat. Faham. Nampak tak? Sebab dia tak ada sains sosial. Okay. Tak faham. Dia tak ada menghormati orang lain dan sebagainya kan. Jadi kat sini bila kita tengok, saya baca gini, macam ini ya. Maknanya ada lagi generasi-generasi yang bukan semua ya, tapi ada sebahagiannya yang macam tu. Jadi bila macam tu,
maknanya kita kadang-kadang kita sengajalah. Ya. Ini pengalaman daripada itu sengaja. Kadang-kadang kita action nak jatuh, kan? Action nak jatuh. Buat tak tahu juga. Nampak kan? Itu satu. Tapi dalam ini dia ada unsur apa namanya? Unsur muhasabah. Muhasabah kita jangan terus menyangka yang tak baik bila duduk itu. Okay. Ini cerita pengalaman ni yang saya katakan. Okay. Kita belajar daripada ni sekitaran kan, environment kan. Ada satu hari tu ada perempuan tu dia duduk muda, tak tua sangat. Tak, muda betul lah. Jadi bila saya tengok depan dia buat tak tahu je ni. Rupanya saya dah sangka buruk kat situ. Pasal apa? Dia tu saiznya besar sangat. Jadi kalau dia berdiri memang huyung hayang. Okay. Ini kita belajar namanya ni. Kan belajar supaya jangan cepat sangka buruk. Okay. Kan mungkin dia ada ini kan. Okay. Pun kadang-kadang yang muda-muda ni pun kadang-kadang kita pun jangan cepat. Kadang-kadang dia tu mungkin hari itu dia tengah pening ke apa kan. Sebab itu saya secara rambang, tu maknanya saya anggap yang generasi muda ini yang prihatin dengan masyarakat kan, hormat orang tua semua. Saya bagi 80% yang macam tu. Yang ada lagi balance. Okay. Yang masih lagi perlu dididik dan sebagainya kan. Sekarang kan ada University Science Social kan? Betul? Tahu kan? SUSS ke? Betul ke? Social Science ke? Social Science kan? Jadi apa itu? Kepentingannya itulah tadi. Kan? Nampak? Faham. Hebat. Ini dia gitu. Itu secara ringkas. Okay. Ayat tadi mengajak. Ustaz sekali cakap surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 21. Baik. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidak merenung, memikir ke? Itu dia. Baik. Jadi melalui ayat ini, itu yang saya bawakan, bahawa sebenarnya kita kena ada satu sikap namanya sentiasa merenung, memikirkan. Selagi manusia ni masih hidup, melainkan dia gila aja. Okay. Dia mesti berfikir. Okay. Yang mungkin saya dah sebut hari itu. Tak apalah. Ya. Orang ni berfikir, ada dua bentuk dia berfikir. Apa dia? Satu berfikir yang baik, satu berfikir yang jahat. Betul kan? Betul. Itu yang saya sebut hari itu. Apa dia? Tasawur, tasarruf. Betul. Tasarruf. Dia akan bertindak. Kan betul? Yang jahat pun jahat lah kan? Ya? Betul. Ada tak? Pernah tengok siri TV dulu, tahun dulu ya? Mission Impossible. Tengok. Jahat ke tak jahat dia? Jahat ke tak jahat Memang jahat lah. Dia nak curi mahkota tu. Mahkota permaisuri kan? Dia buat macam mana? Ni semua yang kesan-kesan tu, dia cari mana? Dia naik daripada atas. Betul. Dia belah. Tengok kan tu kan? Tengok. Tu tengok. Tu tasawur tu. Dia berfikir sebab manusia ni dia sentiasa akan berfikir. Sebab itu banyak sekarang tengok. Banyak kan? Kes-kes banyak kan? Rasuah, salah guna kuasa, dah kena penjara dan sebagainya kan? Sebab dia fikir macam itu. Yang apa? Kepuasan dia. Faham? Sekarang dia tak nak tengok. Sekarang kau dah dijadikan macam itu. Tanya, Allah suruh tak buat benda yang tak baik? Tak ada pun. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tak suruh pun. Maknanya engkau dah tak mengaku bahawa engkau tu sebenarnya ada Tuhan yang engkau kena patuh. Tapi oleh kerana engkau tak ingat benda itu, maka apa tadi? Nafsu lah yang mengiring, yang menarik engkau, mengajak engkau supaya tengok hebat Al-Quran. Itu dia. Itu
Kena lagi ni Ustaz saya ni. Okey. Okey. Betul. Dia mesti mula dari situ. Sebab manusia ni selagi dia hidup dia akan berfikir. Malangkan yang gila tadilah dia berfikir lah kan. Kalau jangan tanya takkan saya tak tahu dia berfikir ke tak berfikir. Yang tak boleh lah sebab saya bukan di alam itu. Kan? Jadi itu jelas kan. Sebab itu kena tengok aku jadikan engkau, bentuk engkau macam ini, kerana macam ini dan sebagainya. Aku mau engkau jangan rosakkan dunia. Dunia engkau jangan rosakkan. Aku tak suruh itu. Bila tak suruh, kalau kita ikut hukum-hukum tu memang macam tu lah kan. Tapi kalau kita secara logiknya tadi, maknanya engkau tak memenuhi kehendak surah Az-Zariyat tadi. Kau tak renung betul-betul diri engkau supaya engkau kenal siapa diri engkau dan engkau kenal siapa yang menentukan kehidupan kelahiran kau dan seterusnya. Ini kita mendalam Ustaz ni punya kata-kata ni, insya-Allah. Dia kalau orang boleh berfikir memanglah dalam, tapi saya lebih mengajak supaya sedar tak benda ini. Satu, yang kedua, benda itu hakikat. Bukan khayalan, memang hakikatnya. Siapa pun tanyalah, apa bangsa pun, mesti dia akan mengaku. Betul. Betul. Okey. Jangan kata betul juga ya. Betul sungguh. Betul sungguh. Okey. Okey Ustaz. Okey, kita move on to the second question Ustaz. Okey. Bagaimana pendekatan ustaz dalam mengajar atau berdakwah telah berubah sepanjang karya ustaz sebagai seorang asatiza. So basically kita bertanyakan macam mana kira what ada changes lah yang ustaz dah lalui sepanjang ustaz berdakwah ni. Dia gini. Kita bila bertolak daripada asas, insya-Allah tak ada apa-apa masalah. Okey. Asasnya apa? Kan kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi kamu berpegang kepada dua benda ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Satu Quran, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya nak ambil yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Pendekatannya mesti mengikut realiti, mengikut orang yang kita hadapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hadis. Pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu iman?" Nabi jawab, "As-sabru." Sabar itu iman. Seorang lagi datang, "Ya Rasulullah, apa itu iman?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nazafatu," kebersihan. Dah. Ini satu sabar, yang ini kebersihan. Sebab apa? Itu yang digunakan oleh pendakwa mengatakan likulli maqamin maqal. Setiap satu situasi ucapannya, perkataannya mesti bersesuaian. Maknanya berbezalah kan. Ini penting tu. Kalau tidak kesianlah. Kita berceramah institusi, kolaborasi, apa semua sisi. Makcik itu terkebil-kebil apa sisi kan. Ini bukan maknanya makcik ya. Tapi makcik sekarang jangan main, dia main set tu lebih power daripada kita kan. Ini kan pening kepala kan. Sebab itu Nabi jawab kan, dia berbeza tengok. Jadi yang ini pun kita yang perlunya ialah bila kita mengajar satu tempat, kita kena mengenali itu. Bila kenal, kita dah boleh apa. Tapi jangan pula tersilap sangka ya. Sebab bila kita cakap secara umum, tak kira lah apa benda kan secara umum, jangan bila kita cakap secara umum, dia kata aku dah kena ni. Jangan macam itu. Melainkan kalau cakap ada orang duduk di sebelah surau, keretanya warna ini, memang dia lah tu. Tapi tak datang masjid. Memang dia. Kan? Tapi dia cakap, kita ni
jiran masjid disuruh datang ke masjid, datang ke surau. Kan gitu. Sebab kelebihannya banyak dan sebagainya kan. Itu dia. Bila kita sebut macam itu, maknanya jangan awak terasa. Kan? Jadi dia gitu. Sebab itu Nabi dia gunakan gitu. Kan? Jadi bila kita bawa perkara seperti itu, maka insya-Allah lah, mudah-mudahan dia sedar dan insaf. Ini nak buat satu cerita ni. Cerita apa Ustaz? Ya. Okey. Cerita ni, ini mungkin yang ketiga nanti ada kaitannya sikit lah ya. Okey. Trend sekarang anak-anak muda, saya perhatikan, tak kira bangsa, dia pakai apa Gagak? Tatu. Oh, itu okey. Tatu kan? Okey. Tatu tu ada macam-macam. Betul. Ada yang memang payah tu dia pakai itu kan. Yang ada cuma macam cat aja, saya perhati kan. Okey. Semua boleh katakan bukan saja ya, bukan bangsa tertentu ya, semua ada. Saya perhatikan ni. Ni trend sekarang macam ini kan. Betul. Tatu. Ada satu budak Melayu. Okey. Dia pakai tatu. Okey. Tatu yang tak boleh dia kena semula dan sebagainya kan. Ini yang payah lah kan. Okey. Sekarang dia dah ada kesedaran nak solat macam mana. Macam mana tu? Pertama, kalau sekiranya kita tengok tu benda itu sampai boleh membahayakan, tak apa, biarkan saja. Ya. Cuma kita nak ajak dia, bagaimana nak pujuk hati dia. Macam mana nak pujuk hati dia? Macam mana Ustaz? Ini psikologi ni. Okey. Dia biasanya yang tak ambil peduli, dia tak ambil peduli sajalah kan. Tapi bila ada yang datang tu, macam mana saya nak Okey. Kan? Okey. Saya nak sembahyang sekarang ni, tapi ini macam mana? Okey. Kan? Psikologinya macam mana? Awak ada perasaan macam itu, siapa yang bagi perasaan itu? Allah kasih. Itu dia. Okay. Nampak kan? Maknanya Allah sayang ke awak. InsyaAllah. Betul? Betul. Sayang ke awak. Allah nak biarkan boleh. Betul. Dan kita tengok ada sebahagiannya masih lagi, biarkanlah dia. Mungkin lagi belum berjumpa. Betul. Kan? Betul. Dia sebab apa saja dia mesti mulai dia jumpa, dan biasa jumpa tu melalui dengan apa? Pendengaran. Okey. Dia dengar dulu. Kadang-kadang orang tu tak dia buta. Tapi bila dengar, dia jadi lain dia. Kan? Okey. Sebab itu Allah Ta'ala suruh dengar. Kan? Suruh dengar. Apa je dengar je dulu. Sebab macam hari itulah Allah sendiri tahu bila masanya dia nak bagi kepada dia. Betul. Dia kalau tak dengar, pekat telinga kan? Macam mana? Walaupun duduk dekat-dekat, mata celik, dengar gitu. Tapi dia tutup telinganya walaupun itu. Tengok apa yang berlaku kepada Nabi Nuh AS. Saya bawa maksud ayatnya saja. Okay. Sebab Nabi Nuh bila ajak kaumnya supaya beriman dan minta ampun kepada Allah, apa dia buat? Dia buat apa? Sumbat telinga. Sumbat telinga. Okey. Saya dah dengar cerita ni. Dia sumbat telinga, bukan sumbat telinga. Ni baju tutup muka ni. Ambil baju tutup muka. Kita tak sampai macam itu. Kita boleh cakap, dia boleh senyum, lagi boleh tahan kan. Betul. Ini kita punya last Ustaz berpasal ni juga kan? Betul tak? Okay. Ayalah. Inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini Nabi Nuh menceritakan, beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali aku menyeru mereka supaya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mereka buat? Sumbat telinga. Ini belum berlaku kat kita tu. Betul. Alhamdulillah. Bayangkan kalau dia mari sumbat telinga.
punya sakitnya. Betul. Kemudian tak cukup tu, ni ambil kain tutup muka pula. Tu kan. Sebab itu kalau kita lihat kat sini dia bermula dengan mendengar. Bila mendengar, walaupun dia buta dan sebagainya, tengok, Masya Allah. Ini kita tengok yang berlaku lah. Ya, yang apa, musabakah Quran tu kan. Yang jadi johan antara bangsa tu. Yang daripada Kelantan tu. Masya Allah kan. Tengok dengan dia punya bacaan dan sebagainya. Padahal buta. Sebab itu Allah suruh ni guna pendengaran tu dulu. Kan? Bila guna pendengaran mau tu cuma masanya saja. Dan itu akan masuk apa yang tadi, yang dulu pertama tu, jangan masuk urusan Allah. Jangan masuk urusan Allah. Kan? Okay. Itu kerja dia. Betul. Dia tahu. Sebab itu kita kena gabung-gabungkan ni ayat-ayat itu. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapat petunjuk aku, kata Allah Ta'ala, ya, aku akan beri petunjuk kepada dia. InsyaAllah. Kan? Itu yang saya sebut dulu surah Al-Ankabut ayat akhir. Al-Ankabut ayat akhir. Ya? Iaitu ayat yang ke-96. Allah Ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Mereka yang bersungguh-sungguh ke jalan kami, iaitu untuk mendapat petunjuk, mendapat hidayat, mendapat rahmat Allah, mendapat ridha Allah. Mereka yang bersungguh-sungguh, kami pasti tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Bukan satu jalan. Jalan-jalan ni. Nampak? Kalau memang sungguh-sungguh. Ni dah bersungguh-sungguh ni. InsyaAllah. Siapa Ustaz? Dari dulu kerjanya lain. Saya tahulah. Kerjanya lain. Tiba-tiba sekarang ni sungguh-sungguh pula. InsyaAllah. Itu nak sama-sama. Apa dia? Kita nak teruskan tradisi yang telah berlaku kepada Nabi dan para sahabat. Nabi dengan sahabat, ayat surah Taubah 122. Okey. Surah Taubah. Dia pasal apa Ustaz yang ayat ni? Dia zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat pergi perang ke? Tak. Sebahagiannya kan? Betul. Ni falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahzarun. Kenapa tidak ada sebahagian daripada mereka yang beriman itu duduk bersama dengan Rasulullah untuk liyatafaqahu fid din, untuk mengerti, memahami urusan agama. Supaya apa nanti? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya yang duduk ini dapat memberi peringatan kepada mereka yang pergi berperang. La'annahum yahzarun. Nampak tak? Satu tradisi Nabi dengan sahabat. Yang kedua, orang yang pergi perang mana dapat ilmu. Betul. Bila dia balik, dia ini pula bagi. Ini dia tradisi InsyaAllah. Nabi dengan sahabat. Kat situ kita nampak tu ya. Nampak pula kait pula dengan apa? Allah Ta'ala kata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Tengok. Itu namanya apa? Hablun minan nas. Hablun minan nas. Sama manusia. Nampak? Sebab kita ada hablun minallah. Hubungan kita dengan hubungan. Allah. Hablun minallah, hablun minan nas maksudnya hubungan bersama manusia. Hablun minallah, hubungan dengan Allah. Contoh hablum minallah apa dia? Salat. Tak ada kena-mengena dengan manusia kan? Tak ada kan? Betul. Cuma nak khusyuk itu cerita lain pula lah. Okay. Tapi tak ada. Ya? Tak boleh berdiri? Duduk. Tak boleh duduk? Baring. Tak boleh baring? Terlentang. Tak boleh terlentang dengan? Mata. Dengan hati dulu. Hati. Dengan hati. Okay. Tak boleh dengan hati? Mata. Mati. Nampak? Okay. Hebat. Ya? Itu hablun minallah. Kalau hablun minan nas, apa dia? Zakat wajib kan? Wajib. Tapi pelaksanaannya bagi kat orang. Okey. Nampak? Baik, itu agak jauh sikit. Ini ambil yang ini. Sekarang, seorang yang mula-mula dia tu bujang. Okey. Dia hanya hablum minallah. Okey.
Yang satu lagi hablum minan nas ialah mak bapak dia. Kan? Okay. Wabil walidaini ihsana kan? Okey. Itu bila dia itu berkahwin, dah mula apa? Dah mula apa tak? Dia kena jaga dirinya dan juga Pasangan isterinya. isteri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dah dua dah. Kan? Bila ada anak, tambah lagi satu. Betul? No. Sekarang, nak melaksanakan tanggungjawab itu, perlukan apa kat situ? Nak laksanakan tanggungjawab perlukan Kena ada ilmu. Ilmu. Kau tak ada ilmu macam mana nak sebab itu dia tak akan terasa apa-apa. Padahal Allah Ta'ala suruh jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Nampak tak? Jadi dengan menjaga, cara menjaga dia tu dengan mencari ilmu, betul? Ya, memang perlukan ilmu. Okay. Itu yang saya sebut tadi. Ilmu nak mencuri pun ada. Mission Impossible Ustaz. dia saya perhatikan dia orang semua tak kira lah kat masjid ke kat mana yang sekarang ni banyak ada berlaku kan. Okay. Dia bukan datang gitu saja. Dia datang, dia tengok masa bila orang tak ada. Belajar juga tu ilmu Betul juga tu. Okay. Masa bila orang tak ada kan. Okay. Duit masa banyak masa bila? Masa bila? Mungkin duit masjid lah, duit masjid. Jumaat kot, saya tak tahu. Itulah memang betul. Dia dah plan dah tu. Ingat senang-senang sembarangan ke? Dia dah plan. Kalau dia ada CCTV, dia buat apa? Pakai helmet. Betul juga. Bukan juga, betul sungguh. Betul sungguh Tak, memang betul ini. Itu yang saya katakan tadi, saya tengok ini semua, saya belajar. Belajar ini. Tapi untuk mengingatkan, kan kita sampaikan, kan, supaya dengan sebab manusia itu begitu. Yang saya sebutkan ini, dia kalau tak dengar, tak dapat apa-apa, percayalah. Tapi kalau kita nak kata tak dengar langsung, tak boleh juga. Sebab dia dua aja, dengan yang baik, yang tak baik, negatif, positif, itu je. Betul. Itu. Jadi itu yang saya katakan tadi pasal yang tadi kan. Kita terus jangan siapa yang menyedarkan awak itu. Ya? Faham. Itu maknanya dia sayang awak. InsyaAllah. Yang ini kalau sekiranya boleh, tak apa. Kalau tak boleh, tak apa. Minta ampun kepada Allah. InsyaAllah. Kan? Apa-apa bahasa orang muda dia kata? Tahu Ustaz? Let's bygone. Be bygone. Itu orang muda ke? Itu orang lama. Itu macam dah lama. Orang putih lah. Okay. Apalah kan. Yang lalu-lalu lah. Okay. Kan? Sekarang langkah baru. InsyaAllah. Langkah baru. Jadi bagi mereka yang mungkin ada sama similar situation seperti apa yang Ustaz katakan, yang ada tattoo ke, yang rasa macam Allah takkan terima aku, InsyaAllah tidak. Dengan apa kita buat apa Ustaz? Taubat kena bertaubat. Dan keinginan kita untuk bertaubat tu adalah daripada Allah. Dan kita mulakan langkah barulah. So InsyaAllah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu kan. Jadi bila sentiasa minta ampun, yang paling penting ialah minta kepada Allah supaya istiqamah. Istiqamah. Minta kepada Allah supaya dikurniakan istiqamah. Sebab kalau kita tak mengambil perhatian benda ini, gangguan tu akan datang lagi. Gangguan sama ada yang nampak dengan tak nampak. Okey. Istiqamah yang nampak tu member-member lama. Okey. Kan? Okey. Yang tak nampak tu yang dalam tu. Faham. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu dia. Nampak kan? Itu. 2 lawan 1 boleh menang. Kalau di Bruce Lee mungkin. 1 lawan 2. Confirm tak menang punya. Confirm tak menang. Okey. Sini kita nampak kenapa Allah ajar kita. Nampak tak? Apa Ustaz? Ajar minta tu qul a'udzu birabbin nas tu.
Dia yang ajar kita tu. Okay. Sebab tengok, Allah sayang kat kita, dia ajar kau nak selamat daripada gangguan syaitan tu yang was-waskan kamu tu. Ni, a'udzu birabbin nas, malikin nas. Mintalah perlindungan. Okay, Ustaz, kita sambung ke soalan yang terakhir, soalan yang ketiga. Basically soalan ni dia tanyakan bagaimana kan Ustaz boleh galakkan generasi muda macam saya ni, taklah muda sangat tapi muda lah. Ya. Untuk orang kata tu, in this modern world, macam mana kita boleh menghayati nilai-nilai Islam masa untuk generasi yang muda lah macam saya ni. Dia sebab itu saya mulakan tadi dengan surah Az-Zariyat ayat 21 tadi kan. Dia kena kenalkan dengan Allah dulu. Kenalkan Allah. Dia kenakan sana kan. Dan kalau sekiranya yang macam ni, kita saya kadang-kadang tak secara langsung lah, secara direct kan, saja cakap-cakap biasa je gini kan, umpamanya buat apa, kerja apa, dah apa itu penting tu. Okay. Nampak tak? Kalau kerja, saya dulu polis ustaz katanya. Okay. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba macam ini gini? Sebab gini. Masya Allah, awak tahu tak? Yang menjadikan awak merasakan macam itu, siapa dia? Nampak? Itu. Kita kena tahu apa latar belakang dia tu. Okay. Kerja apa. Gitu kan? Pengalaman yang dulu, pengalaman dulu. Masa saya mengajar di Terengganu dulu. Okay. Ada pelajar tu, pelajar pengajian Islam lah ya. Okay. Dia bila ada satu subjek tu, dia kata, saya nak drop lah subjek ini. Saya nak, bukan subjek, saya nak tukar lah daripada diploma pengajian Islam, saya nak pindah ke diploma pengajian pendidikan. Saya tanya dia, pasal apa awak nak pindah? Saya tak berapa minat. Okey kan? Tapi yang suruh ni siapa? Mak bapak saya katanya. Okey. Saya tak nak sign ni, awak nak minta tukar. Mak bapak awak harapan mereka. Sebab dia nak sulung. Okay. Jadi awak sekarang ni, saya bagi awak sampai semesta ini saja. Ya? Okay. Kalau sekiranya awak gagal, boleh saya recommend untuk pindah. Awak kena hargai harapan mak bapak ni. Okay. Kan? Sebab dia mengharapkan awak. Kalau sekiranya mereka dah tak ada, awak lah yang akan jaga adik-adik dan sebagainya. Kali dah pendek cerita, apa dia? Saya pun kata, mana surat? Mana borang saya nak sign? Tak jadi ustaz. Tak jadi. Dengan sebab apa Ustaz? Saya kata, tengok, awak melayan kehendak mak bapak awak, Allah beri kemudahan kepada awak. Lepas itu dia seronok pula. Daripada dapat just pass kan? Dia dapat Allah ya, markah yang 4 flat dia dapat. 4 flat tu Ustaz? Penuh. Oh, penuh. Maklumlah saya belum sampai di sana. Tak apa. Penuh dia kata. Tahun akhir dia dapat penuh markah. 4 banyak dah. Tapi ada yang 3 pun adalah, tapi mana cemerlang dia. Excellent kan? Tahu tak, dia berkat mak doa bapak. Harapan bapak. Awak tak tahu, dia tengah malam pukul 2 ke pukul 3 dia sentiasa doa kepada awak. Awak tahu. Oh, Masya Allah. Lepas itu dia pergi Mesir pula. Oh, Masya Allah. Oh, tu tengok, ini berkat. Berkat orang tua tu. Jadi maknanya kalau macam itu, itu pentingnya macam tadi kan, macam mana cara pendekatannya, kita kena mengenali orang tu dulu. Faham. Ya?
Okey. Ini cerita lain lagi ni, Okey, siapa Ustaz? pengalaman. Saya kat sana juga ni pengalaman ni kan, Okey. nak ceritakan. Ha. Dia kalau macam apa college, dia ada dia punya guard kan, yang jaga itu kan. Kan. Saya orang itu saya mulanya tak kenal. Okey. Cuma saya tahu dia keluar masuk ke apa kat tempat saya mengajar lah tu. Okey. Kali jumpa kan, saya tanya kerja kat sini gaya apa? Dia kata macam rendah diri kan. Saya Ustaz cuma jadi Pak Guard katanya. Pak Guard tahu lah ya? Tahu. Pak Guard lah. Kenapa? Bukan macam Ustaz ni tengok. Ya. Punya itu popular kat sana sini katanya. Awak tahu tak? Awak punya kerja tu cukup berharga untuk keselamatan orang lain. Kalau awak tak jaga, siapa masuk? Macam-macam masuk. Betul. Kan? Kalau awak kata, Ustaz tak boleh masuk, saya boleh masuk tak? Tak boleh lah. Dia tak boleh boleh. juga. Tengok. Kita kena hargai diri kita dengan apa jawatan yang kita bagi, ya, walaupun macam tu, ya. Tengok sekarang kat mana-mana kita tengok, ya. Orang yang kat Singapura tu sama sekali, ya. Pembersih sampah, kerja membersih kan. Yeah. Orang yang berumur kan kebanyakannya kan. Betul. Jangan perkecilkan dia. Dia kena dihargai. Kalau tak, siapa nak bersihkan itu? Betul. Yang masalah kadang-kadang kita sendiri campak. Campak pula. Campak lah, tak kira lah sampah-sampah ke hapa dan sebagainya kan. Yang terpaksa orang itu. Kenapa tak ada perasaan? Jangan kita kata, dia pekerja ada gaji dan sebagainya. Awak tak disiplinkan diri awak. Faham. Orang nampak kan, awak campak gitu padahal ada tempat buang sampah kan. Betul. Disediakan. Yang awak tak buang situ pasal apa? Awak sudah merendahkan diri awak sebenarnya. Nampak tak? Faham. Itu dia. Ini yang cerita betul ni. Okey. Cerita betul, seorang perempuan tu, dia jawatan tinggi. Suaminya pun jawatan tinggi. Mak si suami ni agak dah uzur lah. Okey. Orang tua kan. Dia jumpa suami dia. Abang, gaji abang cukup tak untuk tanggung kita semua ni? Cukup. Okey. Kalau cukup, saya nak letak jawatan. Pasal apa? Pasal gaji abang dah cukup untuk kita semua. Nak cover. Saya nak jaga mak mertua. Masya-Allah. Saya baca ni. Mana nak dapat tu sekarang? Tengok kan? Dia tahu sebab dah cukup, dah boleh cover kan? Kalau kita ikut asasnya, orang perempuan wajib tak cari nafkah? Tak. Cuma adalah kerja-kerja tertentu, doktor ke apa yang itu kan yang penting kan? Wajib. Yang wajib siapa? Orang lelaki. Betul. Suami, bila suami isteri, siapa yang wajib? Suami lah. Isteri? Isteri tak lah. Itu dia, tengok. Bila orang faham Islam, itu satu yang selalu kita sebut, rezeki apa yang kita nak, berkatnya, bukan banyaknya kan? Berkatnya, bukan banyaknya. Berkat rezeki itu. Jangan bimbang lah. Allah tahu. yang masalah tu kita tak yakin. Saya belum graduate ke Ustaz? Saya belum graduate daripada orang dekat cakap tu. Ni kalau cakap pasal diri sendiri macam dia punya kebimbangan tu dia sentiasa ada. Jadi macam nak kena belajar lah, nak kena banyak belajar untuk diri saya ni untuk jadi tak bimbang lah. Dia yang saya selalu sebut, yang menjadi masalah manusia rasa tak cukup. Itu je masalah. Betul. Padahal memang cukup untuk keperluan tu cukup, ya. Itu yang dikatakan barakah tu kat situ sebenarnya. Faham. Jauh. Yang satu lagi ialah Allah akan lindungi daripada melakukan perkara yang salah tu. Rasuah ke, rompak ke, apa tak kira lah. Berjudi ke, kan. Kalau berjudi dulu, zaman-zaman dulu, dia berjudi, dia tak main kuda. Tak main ini, pakau tu, ya. Tak main. Dia main apa? Main ayam lah. Oh, dulu main ayam? Harga ayam dulu ada. Itu judi juga? Itu judi. Dia bertaruh.
Dalam satu bertaruh, kedua ceksa ayam. Seksa ayam Dah. Ayam tu dia cedera, kesian lah Betul juga kan. Dah terfikir. Kalau daun bakau tu setakat daun aja. Yang itu tengok. Ini cerita daun bakau lagi. Tipu pun banyak pun ada. Okey, Tipu okey. semua. Nanti kita melirik sini. Okey. Okey, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. So 3 question saya dah cover macam mana kita macam mana ustaz punya Maknanya pengalaman. kena kenali. Kena Orang yang kenali. kita nak ajak tu kena kenali. Kata orang bukan sembrono masuk aja gitu. Tak, tak boleh. Maksudnya macam mana? Kira-kira macam kalau tak boleh. Macam itulah kalau di kesempatan berkenalan dulu. Macam tadi berkenalan. Dah kenal polis dulu. Okey. Kan? Faham. Itu dia. Yang macam tadi yang tatu tu kan. Kita dah kenal. Kira tak boleh terus masuk serga dan hukum. Tak boleh gitu. Tak boleh. Cuba saya nak bawa contoh. Biasa orang dengar kata Nabi basyiru wala tunafiru wa yassiru wala tu'assiru. Maknanya basyiru maknanya bawalah cerita-cerita yang menggembirakan. Jangan menjadikan orang tu lari daripada kamu. Faham. Okay. Kita banyak orang yang cuba bawa benda-benda yang mudah-mudah supaya tak menyusahkan dia. Betul. Tapi yang mudah-mudah ni kita kena mula daripada perkara yang prinsip. Kalau hadis tadi ada kaitannya dengan Nabi ketika hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Muaz bin Jabal ni sahabat yang dihantar kat sana untuk mengajak orang kepada Islam. Apa kata Nabi kepada Muaz bin Jabal? Muaz, engkau ajak mereka supaya beriman kepada Allah. Kalau mereka dah beriman, suruh mereka supaya salat 5 waktu. Ada tak suruh salat tahajud? Tak ada lagi. Betul ya, 5 waktu. Tak ada. Jaga yang 5 waktu dulu. Bila itu baru suruh puasa dan sebagainya. Tapi kalau mereka terima bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, mereka dah terima, baru suruh sembahyang 5 waktu dulu. Tak ada suruh tahajud ke suruh sarawat, tak ada lagi. Subhanallah. Apalagi perang-perang semua tak ada lagi kan. Itu yang disuruh. Kalau dah siap semua, baru sampai kepada peringkat ini. Itu yang di peringkat tu kan, dia berperingkat macam tu. Okay, tengok tu. Macam tu, itu yang saya katakan tadi kan. Kita kena kenali ni. Kan? Kenali tak secara langsung gitu kan. Itu memanglah nak praktikalkan, nak praktiknya memang bukan senang. Betul. Dia sebab kesempatan tu kadang-kadang kan. Tapi kalau ada kesempatan, maka gunakan waktu itu. Jangan tangguh. Sebab itu ada kata-kata hikmat, ada hadis Nabi, al-hikmatu dallatul mu'min. Ya, kebijaksanaan itu barang berharga bagi orang yang beriman. Di mana saja dia jumpa, digunakan. Maknanya macam tadi kesempatan kan. Berharga tak? Berharga. Kalau ada kesempatan itu, terus gunakan. Sebab kalau tangguh-tangguh lagi, mungkin dah tak tahu bila lah. Tak tahu bila lagi. Subhanallah. Okey, ya? InsyaAllah. Okay, saya teringat satu lagi. Okey, boleh. Seorang penyair terkenal, Allah yarham, Cikgu Masuri SN. Dia penyajak, tak apalah. Penyajak, okey. Dia penyajak. Dia mengingatkan kepada saya, dia kata, kerja bertangguh takkan jadi. Kerja bertangguh takkan jadi. Betul tak? Okey. Sebab itu kita kalau ada apa-apa, pen ke apa, ataupun sekarang ni handphone kan, pukul sekian, hari ni sekian, tap. Itu dulu. Okey. Jangan kalau tak, nanti dulu. Lupa dah. Okey. That means maksudnya kalau ada apa yang baik tu bersegeralah. Bersegera, betul. Kesempatan tu belum tahu kita nak dapat semula. Faham. Mungkin disibukkan dengan lain pula. Faham. Itu dia di antaranya. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz kerana melayan saya ni yang tak seberapa ni di podcast Tuan Penasihat, dan juga
Terima kasih kerana berkongsi pengalaman Ustaz. InsyaAllah ni bukan last. Kita might have kita insyaAllah akan adakan lebih lagi dengan Ustaz untuk kita korek lagi Ustaz punya ilmu dan pengalaman. Bukan korek lah, maksudnya berkongsi lah kan. Boleh kongsi insyaAllah. So insyaAllah. So Ustaz, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi